Hai, saya pendaki solo. Macam biasa. Okey, sebut saja Bukit Tabur. Bukit Tabur. Sama ada West, East, Far East, Extreme dan Bukit Batu Condong. Itu memang tempat favourite saya. Hampa nak tahu sebab apa? Teruskan menonton channel Pendaki Solo. Subscribe now. Okey saudara, kita jumpa lagi ya. Menyentuh saja Bukit Tabur yang terletak antara Ampangan Kelanggit, Taman Melawati, Kemensah, Zoo Negara. Nampak kalau kita lalu MRR tu daripada Gomak sampailah ke Ampang, mesti nampak punya. Oh, itulah apabila saya lalu saja, oh inilah tempat favorite marvelous. Itu dulu, okey. Kalau nak tahu, saya mendaki Bukit Tabur ni sejak tahun 2010 lebih kurang. Sampailah lebih kurang 2015 macam tu. Memang boleh dikatakan every week saya akan pergi. Tabur favorite saya ialah Tabur West sebab paling ekstrim. Pada saya, pada orang lain saya tak tahu kan, sebab kita kena mendaki batu. Oh, bila kita mendaki batu, tengok di bawah, pokok kelapa nampak kecil saja. Itu ekstrim, okey, ekstrim, betul-betul ekstrim, okey. Memang favorite saya sebab saya itu masa tu Bukit Tabur tu saya jadikan salah satu lokasi training saya, training fitness untuk memperkuatkan jari-jari dan sebagainya. Sebab saya training saya pergi tak ramai saya pergi. Paling ramai pun dalam 5 orang. Itu biasanya dengan kru-kru saya dulu kan. Itu. Tapi untuk menaik tu kita mesti ada pengetahuan diri, mesti ada pengalaman. Tak ada pengalaman main redah saja mampus nanti. Betul tak? Itu saya naik dulu. Okey. Tetapi risikonya tanggung sendiri. Itu risiko tanggung sendiri ya. Itulah kan. Apabila tahun 2000 lebih kurang 2015 macam tu, lebih kurang lah, kerana ramai, ada yang mati, jatuh, ada yang tergelincir kan, cedera parah. Sebab apa? Kemalangan diri kita tidak boleh nak jangka. Okey, tidak boleh nak jangka kemalangan. Sama ada kau mempunyai pengalaman yang tinggi, yang besar, experience yang powerful, tak semestinya tak berlaku kemalangan. Okey, tetapi kepada yang newbie dan juga yang pertama kali pergi tu, risiko tu lagi tinggi, 200% lagi tinggi daripada yang berpengalaman ataupun yang mempunyai kelengkapan diri yang untuk mendaki Bukit Tabur ini. Bukan mudah, okey. Walaupun Bukit Tabur ni favourite saya. Selepas Pejabat Perhutanan Negeri Selangor menguat kuasa perintah dilarang mendaki Bukit Tabur. Sejak daripada itu saya tak naik dah. Saya akur dengan arahan kerajaan. Okey, arahan pihak berkuasa. Daripada situ saya tak naik. Tapi ramai juga yang naik. Ramai. Permit memang Pejabat Perhutanan tak keluarkan sebab dia tahu tak selamat terutama kepada orang-orang baru. Kepada newbie yang nak naik ke atas tu, nak berselfie, gambar memanglah power ke atas. Marvelous. Pejabat Perhutanan tidak keluarkan permit sebab keadaan berbahaya. Kalau tak bahaya, okey je kok lah. Saya pun tak pasti kan, boleh saja naik dengan ada permit kan. Sebenarnya saya sejak penguatkuasaan atau perintah larangan mendaki Bukit Tabur tu, saya terus stop. Sebab apa? Sebab saya akur dengan arahan penguatkuasaan. Nanti kalau saya kena tangkap ke apa, malu saya tau. Kan? Dah lah kena denda, kena dakwa. Silap saya ulang, kena dakwa kat mahkamah. Pada muka. Kan? Itu penguatkuasaan. Apabila berlaku kemalangan di Bukit Tabur tu, kan, sama ada West, East, Far East, Extreme ataupun Bukit Batu Condong sekalipun, nak salahkan siapa? Saya nak salahkan siapa kalau berlaku macam tu? Pada saya, salah diri sendiri kerana menceroboh. Itu je kan. Apabila berlaku kemalangan, siapa yang susah? Operasi menyelamat memang sukar di Bukit Tabur itu kan. Operasi menyelamat of course lah membabitkan bomber, APM, polis, apatah lagi perhutanan, hospital, grup-grup hiking, leader ni yang membantu dalam usaha mencari.
Last sekali family anda lah. Ini is reality, okay? Reality. Macam mana nak rescue jatuh di tempat tinggi, daripada tempat tinggi. Contohnya di Tabo West, tempat favourite saya tu. Wow, kita lalu ikut atas tu. Ceng. Oh, best, marvelous. Kan? Tetapi kalau terjatuh sama ada sebelah empangan Kelanggit ataupun sebelah sini, kan? Ada antara dua saja kalau jatuh, kan. Kalau sebelah empangan memang sukar lagi, kan, nak turun lagi, kena tali lah apa ni semua bagai. Nak suruh heli mendarat kat atas, minta maaf lah, tak ada, tak boleh. Memang tak boleh. Rescue by heli ke apa, kat situ memang tak boleh. Bukan punya mudah, okey. Rescue tu pun dah makan masa, kena susun strategi lah, apalah tu semua bagai. Bukannya satu benda yang mudah. Memanglah tugas macam bomber Jepang, Poli ni untuk menyelamatkan, tetapi janganlah cari penyakit. Maksudnya kita cari penyakit pergi di tempat larangan, betul tak? Dah lah, permit tak dikeluarkan. Kalau pergi juga kemalangan, siapa yang susah? Maksudnya saya macam tu, okay? Apabila dah berlaku kemalangan macam tu, saya tak pasti adakah insurans yang anda bayar bulan-bulan tu boleh cover ke insurans, sebab kau masuk ke kawasan larangan, di tempat yang tak boleh masuk, di tempat yang tak boleh hiking. Apabila berlaku, boleh cover ke tak? Itu satu persoalan, persoalan yang hanya jawab boleh wakil insurans hanya boleh jawab. Saya tak berani nak jawab, okey? Sebab masuk kawasan larangan, satu, tanpa kebenaran, satu, lepas tu berlaku kecederaan, satu. So macam mana tu? Nak salahkan siapa? Pada saya, salah diri sendiri. Pasal tu saya stop mendaki di Bukit Tabo. Yang paling mudah sekali Tabo, ni Bukit Batu Condong. Pelbagai-bagai poster, banner, signboard dah diletakkan dah kat situ. Tak tahulah mereka orang tak nampak kot. Dengan dilarang cross tu pun diletakkan oleh pihak penguasaan. Diletak tak boleh naik. Tapi dia orang cabut juga naik. Saya pun pelik lah, kan. Kefahaman saya sebab apa permit untuk mendaki Bukit Tabo tidak dikeluarkan oleh Pejabat Perhutanan Negeri Selangor. Berdasarkan kefahaman saya, pengalaman saya, satu dia tak keluarkan sebab keselamatan diri untuk mendaki Bukit Tabo ni bahaya. Denda berapa? Itu Pejabat Perhutanan. Itu untuk next scene saya akan ceritakan macam mana untuk next siri Tabo ni, kan. Yang pasti bukannya penguatkuasaan yang lemah. Sebenarnya penguatkuasaan tak lemah, penguasaan dah diperketatkan dah. Takkanlah setiap masa Pejabat Perhutanan nak ada penguatkuasa nak kena ada tunggu je 24 jam dekat Bukit Tabo tu. Tak logik lah, kan. Tetapi sehingga hari ini ramai je yang ambil remeh. Naik juga Bukit Tabo tu, kan, macam tak ada apa. Yang lemahnya ialah mentaliti individu yang naik juga kat atas tu, kan, nak masuk juga di tempat larangan. Mungkin bagi dia challenge tu, kesedaran diri untuk mematuhi penguatkuasaan yang telah diwarta, yang tidak membolehkan untuk kita mendaki Bukit Tabo tu tidak dipatuhi. Itu saja. Tapi kalau ada cadangan ke apa ke kepada sama ada kepada Pejabat Perhutanan, anda boleh bagi saja kepada perhutanan, tak ada masalah. Ada cadangan, okey, buat macam ni baru boleh naik. Okey, kalau benda tu relevan, why not Pejabat Perhutanan tak buat? Mesti buat punya, betul tak? Benda baik. Untuk next siri saya akan ceritakan. Kita tengok berapa ramai yang dah mati di Bukit Tabo. Untuk next siri, berapa ramai dah mati, berapa ramai dah cedera. Yang itu butiran tu sebenarnya tu saya akan ambil detail. Berapa ramai orang yang dah kena saman, kena denda. Ada ke yang dah kena didakwa ke mahkamah. Saya akan dapatkan detail-detail ni untuk anda semua ketahui, okey, kenapa Bukit Tabo tidak dibenarkan kita mendaki. Okey, kenapa Bukit Tabo tidak keluarkan permit. Permit tidak dikeluarkan oleh Pejabat Perhutanan. Kenapa Bukit Tabo adalah kawasan larangan. Saya akan ceritakan kepada anda untuk next siri, okey. Oleh itu,
Jangan lupa subscribe dan tekan loceng tu. Jangan lupa tekan loceng, ting 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 ting. Apabila saya dah masukkan maklumat mengenai Bukit Tabur ke, maklumat Kinabalu ke, maklumat hiking, tip-tip dan sebagainya, anda akan dapat semuanya untuk anda semua. Hanyalah di channel Pendaki Solo. Yes.